Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Jom kita mulakan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton setia keluarga besar Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru yang terus bersama dengan kita. Hari ini 16 Mei 2022 bersamaan dengan 15 Syawal 1443 Hijrah. Bila sebut je 16 Mei ni memang tak asing dan tak lekang daripada ingatan kita. Setiap tahun akan diingatkan, tapi walaupun tak diingatkan memang kita dah tahu 16 Mei adalah sambutan Hari Guru. Ya, yang mana jom kita sama-sama ucapkan selamat Hari Guru kepada semua yang bergelar guru di seluruh dunia. Dan juga senang kata macam ni lah, siapa-siapa pun dia adalah seorang guru yang mana dia mengajarkan setiap benda yang baik kepada setiap manusia yang ada di sekeliling dia. Ayuh kita gambarkan suasana pada hari ini sambil-sambil kita nak mengikuti perbincangan dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru tentang etika bersukan. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton semua bersama bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada anda. Baik, seperti biasa untuk buat pertanyaan soalan ya, untuk buat pertanyaan soalan boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-881677 ya untuk buat panggilan. Dan kalaupun nak tanya di ruangan komen di Facebook, boleh pergi ke Facebook rasmi kita Tanyalah Ustaz TV3. Boleh tulis di ruangan komen persoalan-persoalan. Tetapi ya, saya ingatkan kepada penonton untuk memudahkan sesi pertanyaan soalan dengan bertanya yang ringkas dan juga ayat yang mudah difahami. Dan juga kalau boleh satu penonton satu soalan, dan kita untuk banyakkan soalan-soalan kita ambil juga daripada sahabat-sahabat kita yang lain. Baik, cantik di situ. Okey, bintang ilmuwan pada hari ini kita bawakan khas kepada anda tak lain dan tak bukan tidak asing dengan Tanyalah Ustaz, yakni Al-Fadil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Selamat datang Ustaz, selamat Hari Raya. Terima kasih. 15 Syawal tapi tak terasa Ustaz, kejap betul Kejap betul. Rasa macam Syawal lagi cepat rasa. Betul. Ramadan lambat sikit tapi Syawal rasa cepat berlalu. Baik. Okey, untuk permulaan berkenaan dengan etika bersukan, jom kita dengarkan kata-kata awal dari Al-Fadil Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih Da'i yang pada pagi ini untuk sama-sama kita Da'i Azrin sama-sama untuk kita bersiaran dalam Tanyalah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bila kita menyebut tentang sukan, ya, etika, adab, etika ni boleh kata sebagai adab dan sebagainya. Pertama sekali kita kena tengok premis sukan dalam agama Islam itu sendiri. Bagaimana Islam memandang sukan itu sebagai salah satu daripada perkara yang digalakkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum wallahu ya'lamun. Buatlah persiapan apa yang kamu mampu dari segenap aspek kekuatan. Dalam Al-Quran kita tengok memang tak ada in general sebut sukan riadah. Tapi apabila Allah Ta'ala menyebut tentang kekuatan, sebab sukan ni dia ada kaitan dengan mind, soul and body. Tiga dia ada kaitan dengan minda, dia ada kaitan dengan jiwa, roh, dan juga dia ada kaitan dengan fizikal, tubuh badan. Sebab dalam aspek kesukanan dia ada sukan ke ataupun riadah ke, kita ada sukan-sukan yang menuntut kepada kehebatan akal fikiran. Okey, mengelakkan stres. Ada biomechanical, ada kita panggil standard dia, ada strategi, ada akhlak kan? Macam mana strategi dan sebagainya menyebabkan Liverpool boleh menang baru-baru ni dengan penyokong penyokong. Itulah dia. Pada yang tadi boleh tengok. Okay. Seterusnya kita ada jiwa, emotion kita, social kita, spiritual. Dia berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan macam mana keseronokan tu boleh dijana. Sebab Hanzalah pernah datang bertemu dengan Abu Bakar, dia kata nafaqah Hanzalah. Hanzalah dah munafik. Abu Bakar kata awak siapa dah tiba-tiba rasa munafik ni. Dia kata aku duduk dengan Nabi, duduk tengah akhirat, duduk dengan keluarga main-main dia leka.
Tu Nabi kata ya Hanzalah sa'ah wa sa'ah. Maknanya ada masa begini, ada masa begini. Kalau kamu terus dalam keadaan hati kamu beriman sebagaimana kamu duduk depan aku sepanjang masa, la safahatkumul malaikah. Malaikat akan datang salam dengan kamu dan sampailah malaikat itu bagi salam untuk berpisah dengan kamu. Faham? Maka itu keadaan kita. Kemudian dari sudut fizikal, kita ada skill kita ada motor kita ada macam-macam. Jadi perkara ini termasuk dalam etika ataupun termasuk dalam apa yang dinamakan sebagai quwwah, maknanya kekuatan, dan dikhususkan pula dari sudut tafsirannya itu sebagaimana sabda Nabi SAW, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Sesungguhnya kekuatan itu ada pada memanah. Kekuatan itu ada pada memanah, kata Nabi SAW. Tapi apakah terhad kepada sukan memanah sahaja? Ini kita boleh kiaskanlah kepada semua sukan yang mempunyai perkara-perkara yang tersebut. Dan kena faham dalam agama Islam ini adalah riyadhah ini adalah wasilah, dia bukan ghayah. Dia adalah proses, dia adalah jalan. Dia bukan matlamat, bukannya satu benda yang memang itulah yang kita nak kena buat. Sebab itu setengah-setengah daripada kita apabila salah meletakkan sukan ini sebagai satu ghayah, dia jadi macam matlamat. Sebab tu diabaikan keluarga, yang lelaki dah berkahwin macam bujang lagi, macam tak ada komitmen dan sebagainya. Maka ini adalah perkara-perkara yang melazimi riyadhah tersebut. Apabila kita memahami ia adalah wasilah kepada kesihatan, maka kita akan menggunakan ataupun kita akan berinteraksi dengan riyadhah ataupun sukan itu dengan sewajarnya, dengan perkara yang berpatutan. Kemudian dalam doa kita setiap pagi, Allahumma afini fi badani, setiap pagi setiap petang, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, afiatkan aku, berikan aku kesihatan dari sudut tubuh badanku, berikan aku kesihatan dari sudut penglihatanku, pendengaranku. Maknanya ini adalah elemen-elemen yang mana kita memahami bahawasanya Islam sebenarnya sangat menggalakkan sukan, tetapi ada adab, kriteria dan etika. Nabi SAW sendiri, kalau kita tengok sirah Nabi SAW, Nabi panjat gunung dan nak pergi bertahanus di Gua Hira. Gua Hira tu atas Jabal Nur. Atas Jabal Nur tu siapa yang kalau biasa pergi mengah juga yuk nak naik atas tu kan. Tak larat juga nak naik atas tu. Memang tumpah orang kata kan. Saya selalu bawa trip, kalau bawa trip umrah, trip haji, insya-Allah saya akan cuba bawa pergi naik. Ada orang kata, macam mana ustaz boleh naik cepat? Dia kata kita dah biasa. Kata jalan yang sekarang ni udah ada cantik dah. Nabi naik dulu, mana ada tangga-tangga apa. Jadi dalam keadaan begitu, berjalan kaki sekitar kota Mekah, mengembala kambing. Ini sebahagian daripada, dan kita tengok sirah baginda SAW juga pernah menjadi tukang pungut anak panah bila berlakunya peperangan di kalangan kaum Quraisy dan juga musuh-musuh mereka pada ketika itu sebelum daripada Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian dalam Islam juga ada konsep jihad. Bila ada konsep jihad, maksudnya dengan jihad ni kena ada kekuatan. Mana boleh jihad lebih lembik kan? Nak tunggang kuda, kalau dulu nak tunggang kuda kena ada skill tunggang kuda, nak memanah kena ada skill memanah, panah pula tak boleh panjang sangat, sekarang kena badan kuda. Jadi semua benda tu lah dia ada kena. Kemudian ketepatan, kalau dari sudut orang Islam yang pertama, teknologi manjanik, kita teknologi, kalau kita kata meriam, kita lebih dulu dah ada dari sudut catapult tu, kita boleh baling batu sebagainya, batu ada api sebagainya. Maknanya itu teknologi pertama yang dimulakan oleh orang Islam. Maknanya teknik, strategi, semua ni berkaitan dengan sukan. Dan sukan juga terkait dengan ibadah. Bila kita tengok solat kita, bentuk-bentuk perbuatan solat, perlakuan solat, di dalamnya ada elemen-elemen stretching. Bila duduk dengan rukuk kan, rukuk kita 90 degree, stretching tubuh belakang kita, kaki kita dan sebagainya. Maka rukuk yang sempurna kita akan rasa perkara tu. Sujud apabila darah kita mengalir ke kepala dan sebagainya. Berdiri, qiyam dan seumpamanya. Duduk tawarruk, duduk pula murabbak tawarruk. Kita duduk dalam keadaan semayang itu mempunyai elemen-elemen yang terkait juga dengan sukan sebenarnya. Puasa dari sudut jasmani, rohani, nak reskan badan kita. Dan haji, of course, melontar jamrah, berjalan, wukuf, sebagainya. Semua itu adalah perkara-perkara yang dilihat secara kolektif. Islam ni sebenarnya menggalakkan sukan, sebagaimana dalam satu kaedah yang umum disebutkan, al-aslu fil lagwi wat tarfih ma lam al-ibaha ma lam yarid nassun ala
tahrim, asal kepada perkara yang berkaitan dengan benda-benda yang sukan, benda seronok, benda yang menghiburkan, hiburan dan seumpamanya adalah harus selagi mana tidak ada nas yang mengharamkan ataupun menghalang perkara-perkara yang terhalang dalam sukan itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu di awal-awal tu dah bagi satu untaian kata untuk membangkitkan semangat penonton-penonton untuk terus menjadi mukmin yang kuat dan bukan yang lemah. Seperti mana yang selalu kita tengokkan, lemah lesu duduk rumah tak buat apa, jom bersukan. Sebab tu hari ini kita bawakan etika bersukan untuk bagi anda yang terus bersukan maka teruskan, tetapi ada etika-etika dan adab yang patut dipatuhi sebagai seorang muslim. Baik, jom kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita yang pertama hari ini, Pak Suli Romli. Assalamualaikum, katanya soalan saya, apakah perbezaan adab perilaku dan etika ketika bersukan bagi orang Islam yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang bukan Islam, dan adakah sukan yang dilarang dalam Islam, dan apakah keperluan bersukan kepada setiap individu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Pak Su atas soalan yang ditanyakan. Selamat Raya Pak Su. Baik, silakan Ustaz. Sempat pula. Sempat pula raya. Dia dah terbiasa Ustaz skrip ujung-ujungnya. Skrip Syawal memang selamat raya. Okay. Baik Pak Su, soalan pertama sekali, adab perilaku etika bagi orang Islam dan bagi orang bukan Islam. Orang bukan Islam ni tidak, walaupun dalam satu bab dalam usul fiqh disebutkan dalam perbahasan usul fiqh tu, halil kufar mukhatabu nabi bi syariah bi umur syariah ataupun bi amri syariah, adakah orang kafir ni dia tu termasuk juga dalam perintah syarak. Sebab orang kafir yang duduk dengan orang Islam dan sebagainya, ada dalam perbincangan itu. Tetapi secara generalnya, mereka itu tidak dipertanggungjawabkan atas apa-apa yang berkaitan dengan syariat kita. Ini general lah. Walaupun dalam setengah perbahasan memang ada perkara-perkara yang memang mereka kena patuh juga. Tapi itu saya tak nak bincang lah, itu panjang sangat dalam bab usul fiqhnya. Walakin dalam in generic term, dalam term yang umum, mereka ini berbeza dengan kita. Jadi dari sudut aurat mereka, dari sudut perkara-perkara yang berkaitan dengan mereka ni boleh terlibat. Mereka terlibat dengan judi itu tu tak ada apa atas mereka kan. Mereka terlibat dengan perjudian, mereka terlibat dengan unsur-unsur haram dalam ni. Itu tidak ada apa-apa kenaan hukum ke atas mereka. Tapi orang Islam, ya, of course, kita ada adab, kita ada perilaku Muslim yang patut kita patuhi, dan selagi mana ia wajar untuk selagi mana ia boleh dipertahankan, maka di situ kita kena mempertahankannya. Selagi mana boleh kita mempertahankan adab-adab dan ni, jangan sampai contohnya bila kita tak buat benda tu menyebabkan kita tak boleh masuk dan sebagainya, dan benda itu dibenarkan, ada kelonggaran dari sudut syarak dan sebagainya, sebagaimana disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Faisal Maulawi, banyak ulama-ulama yang membincangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan sukan semasa pertandingan peringkat antarabangsa, terma dan syarat. Itu adalah benda-benda yang ni. Takkanlah pula kita ni pakai tutup aurat dah, lawan kita tak tutup aurat, kita kata tak dia main member ni opponent tak tutup aurat, tak boleh lah. Maknanya ada kelonggaran-kelonggaran yang dibenarkan. Rasulullah SAW juga pernah bersukan dengan orang bukan Islam. Contohnya Rukanah yang pernah bergusti dengan Nabi. Rukanah kata kalau Nabi menang, tunjukkan mukjizat, kata Nabi SAW menang bergusti tu, dia masuk Islam. Jadi ada manfaat. Jadi bila Nabi pernah bergusti dengan orang Islam, bukan tak ada masalah. Tak ada pula kata tak boleh sentuh, tak ada. Kan? Jadi dan adakah sukan itu dilarang? Yang dilarang dalam Islam ada. Sukan-sukan yang dilarang seperti mana yang melanggar etika-etika dan kaedah-kaedah syarak yang besarlah. Itu dilarang dalam Islam, dan juga sukan yang berbahaya yang dilakukan tanpa kemahiran khusus. Maknanya orang yang biasa-biasa, yang memang tak ada apa-apa, yang tak tahu apa, dia nak venture into extreme sports. Saja nak try. Kan? Ataupun dia memang tahu dah kata benda tu bahaya, roller coaster sebagainya. Dia dah tahu dah bahaya, dan dia rasa memang diri dia pula kurus. Bukan kata ni, maknanya dia pula kecil. Tubuh comel kan. Tubuh comel, duduk dekat dalam tu boleh dah pasang tali pinggang pun jatuh. Boleh celui. Pasang tali pinggang pun dia celui juga. Dia dah tahu dah benda tu. Dan orang yang dah bagi nasihat dia, kamu ni dari sudut tinggi semua berat tak okey ni.
kan. Yang terlebih berat pun bahaya juga kan. Yang tengok ada kes baru ni yang dia naik apa nama tu, naik tu turun jatuh dia. Tubuh dia besar sikit lah, dan benda tu tak kejap kan. Bila tutup tu tak lock betul-betul. Jadi bila turun tu, lock tu terbuka dan dia jatuh dan mati. Jadi ini perkara-perkara benda yang harus kita awasilah. Dan keperluan bersukan kepada setiap individu, yang pertama sekali kita kena faham bahawa setiap individu berbeza antara satu sama lain. Tubuh badan, fizikal dia. Keperluan antara satu orang dai dengan saya lain. Dai Azrin lain. Mungkin Dayak Azrin boleh pergi bawa apa kalau naik basikal, mungkin boleh bawa genting sempah. Jauh. Mungkin. Kalau saya bukan genting sempah. Saya dekat apa nama tu, sebelum genting, sebelum sempah. Mungkin takat tu saja. Jangan kita buat benda yang melebihi daripada kemampuan kita. Ukur baju di badan sendiri, ad-darurah tuqaddar biqadariha. Maknanya setiap darurat, setiap perkara itu diberi kadar yang sesuai. Tubuh badan pun ikut badan sendiri, jangan ikut badan orang. Jadi ini adalah perkara yang harus kita awasi dan beri perhatian. Baik, ada tiga lah tadi. Yang pertama berkenaan dengan bagaimana etika kita dan juga orang bukan Islam, dan yang kedua berkenaan dengan apa yang kita lihat daripada sudut pandang sukan yang tidak dibenarkan, dan juga keperluan ketika benda nak bersukan. Baik, teruskan bersama dengan kita di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali setelah kita berehat seketika pada hari ini ya. Masih lagi perbincangan etika bersukan, dan juga belum terlambat, sekali lagi juga saya nak ulang untuk ucapkan selamat Hari Guru, dan juga alang-alang hari ini kita tengah sembang ataupun bercakap berkenaan dengan etika bersukan ni, kita ucapkan juga mungkin ada lagi kita punya kontijen Malaysia yang sedang terus di dalam sukan C, kita ucapkan selamat maju jaya. Betul. Kan? Selamat. Baik, ada yang dah selesai, ada lagi yang masih dalam melaksanakan tugas. Jadi kita terus ucapkan dan beri semangat kepada kontijen Malaysia. Baik, okey, Tanyalah Ustaz TV3 di Facebook. Mari kita lihat soalan seterusnya dari Kak Ju Zabidi. Baik, katanya, Assalamualaikum. Dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW memerintahkan kepada kita dengan bersabda, ajarlah anak-anak kamu berenang, memanah dan menunggang kuda. Ini adalah seruan jelas untuk bersukan. Kenapakah Islam meletakkan kepentingan bersukan untuk umatnya? Mohon pencerahan. Terima kasih Kak Juzabidi atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Ini adalah asar daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Umar Khattab, "Allimu auladakum as-sibahata war-rimata wa rukubul khayl." Ajarlah anak-anak kamu itu berenang dan juga memanah dan menunggang kuda. Maka ini adalah satu kita panggil semboyan lah, maknanya seruan. Ajarilah anak-anak kamu. Kenapa disebut anak-anak? Sebab dia tak sebut ajak orang tua. Kan? Nombor satu, tengok dulu. Sebab daripada kecil lagi perkara ini perlu diterapkan. Sebab pada zaman Nabi SAW, Nabi membariskan apa nama tu, Abdullah, pemuda-pemuda Abdullah dan Ubaidullah, dan ramai di kalangan Bani Abbas duduk belum mau lari. Nampak? Belum mau lari. Dan Nabi suruh pula Rafi' bin Khudais dan juga Samurah bin Jundub. Ni dua-dua orang yang banyak meriwayatkan hadis juga daripada Nabi. Umur mereka 14 tahun, Nabi suruh mereka gusti. Walaupun Rafi' ni tera pemanah, apa nama tu, Samurah tera gusti, Nabi suruh mereka yang adu benda yang hak ni hang tera kat sini, kita adu dulu. Tengok hak kat sini kita adu sama-sama. Jadi ini adalah benda yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maknanya ini perlu dimulakan di usia dini, maknanya awal kena diajar. Dan apabila sukan, bukanlah kita kata hak ni sajakah, tiga ni sajakah. Walaupun dalam apa nama tu hadis menyebutkan tentang ini secara khusus, tetapi tidaklah kita kata
menyekat kita untuk pergi kepada sukan-sukan yang lain, sebab ini adalah sukan yang berada di zaman bi'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman itu. Maknanya inilah sukan-sukan orang Arabnya, apa nama tu, sibahah, berenang, kemudian rimah manah dan juga naik kuda. Ini sukan mereka. Jadi ini adalah satu perkara yang harus kita melihat bahawasanya dalam Islam sangat meraihkan kesihatan tubuh badan, sangat meraihkan kesihatan dari sudut minda. Sebab apabila kita sebut tentang berenang ni semua otot kita bergerak. Kalau kita tengok kalori, burn kalori pun, antara kalori burn yang paling banyak sekali dalam sukan adalah berenang. Sebab apa? Sebab kita guna tangan, guna kaki, guna badan, guna kepala. Betul, berenang ni stamina dia padu. Ada kawan-kawan saya, ustaz-ustaz ni, masya-Allah kan. Berenang 40 lap, 50 lap lepak kan 5 km kan berenang 40 lap 5 km. Saya kata hampa ni ada insang apa kan. Kita berjalan daripada parking ke sini pun bateri tengah kita jalan bateri dah kurang 2 bar. Jadi masya-Allah, maknanya dia memang ialah apa nama tu, menggalakkan perkara-perkara yang baik dalam tubuh badan. Ar-rimayah, memanah sangat banyak, bukan sekadar dari sudut ketepatan, bukan sekadar dari sudut strategi. Orang nak kena tengok angin, nak kena tengok Archer's paradox, macam-macam nak kena tengok. Nak tarik macam mana, nak full draw ke, nak half draw ke, nak apa. Kalau half draw anak panah tu akan jadi macam mana. Kalau full draw, anak panah tu akan pergi macam mana. Kalau overdraw, anak panah tu akan pergi macam mana. So ada cara dia dan ada falsafah dia. Sesuatu yang kita tidak melihat kepada belakang, dia tak boleh pergi ke depan. Bila kita panah, kita kena tarik ke belakang dulu. Maka kita kena lihat apa yang ada di belakang kita, sejarah kita dan sebagainya, untuk kita maju ke hadapan. Ada filosofi. Kemudian dari sudut ketepatan, kan, ketepatan apa nama tu, panahan, arah tuju, semua itu merangkumi kebaikan-kebaikan yang boleh menjadikan manusia itu sebenarnya lebih baik. Melatih fokus. Kita dalam solat, kita nak fokus. Jadi antara latihan fokus yang terbaik bagi saya adalah memanah. Sebab dalam memanah tu ada ketenangan. Kita bukan boleh tarik ikut skor kan. Biarlah dah pro tu, bolehlah macam contohnya pemanah-pemanah dunia, walaupun mereka ni bukan Islam. Dan orang Islam pun dah ramai dah, alhamdulillah, yang dah terlibat dalam wira-wira negara kita yang sudah pergi mewakili negara dalam sukan memanah berkuda dan sebagainya. Contohnya Kasai Lahos yang tarik tak pum gitu je. Maknanya laju dari sudut ketangkasan, dari sudut kemahiran, dari sudut intuisi hati sebagainya. Ini semua latihan yang ada dalam memanah. Naik kuda ni macam-macam aktiviti. Kalau kita tengok pemimpin dunia, tidak ada pemimpin dunia kecuali mereka memang akan melibatkan diri dengan kuda. Sebab apa? Sebab dia melatih aspek-aspek yang tertentu. Emosi kita dengan kuda. Kalau kita takut sangat, sekali kuda tu bunyi. Ada juga gitu kan. Kalau kita terlalu berani sangat, kuda tu akan uji kita. Berani sangat maknanya keseimbangan dari sudut emosi. Banyak perkara-perkara yang sangat baik, walaupun dalam satu asar yang sangat pendek, tetapi mengandungi rahsia dan hikmah yang cukup banyak. Saya pernah dengar ada orang cerita, dia kata kuda ni dia dapat baca perasaan manusia. Betul? Ya, begitulah. Dia boleh baca. Kalau dia tahu kita takut, dia bully kita. Dia usik kita. Tapi kalau dia tahu kita terlalu berani, dia akan cabar kita. Begitulah kan. Saya dah biasa dengar lah dulu kan. Tapi ustaz sebut tadi, saya terus ingat balik, kata betul punya. Dia boleh baca kan. Sebab tu dia kena tengah-tengah. Jangan over confident, jangan low confident. Jangan low confident. Okay. Baik, seterusnya juga di Facebook dari sahabat kita, dan saya maklumkan juga talian panggilan sudah pun dibuka. Jadi juga anda boleh menghubungi kita untuk buat pertanyaan soalan. Baik, okey. Di Facebook dari Jura Azlin Sufian, kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Mutakhir ini, lama tak dengar perkataan mutakhir ini penglibatan wanita muslimah dalam sukan semakin meningkat. Secara dasarnya wanita ni dikaitkan dengan kelembutan dan wujudnya ketidaksesuaian dalam sesuatu acara seperti gusti, rugby, takraw dan lain-lain. Apakah etika utama yang perlu diambil kira oleh muslimah itu sendiri dan pihak yang menganjurkan acara
tersebut. Terima kasih Kak Jura Azlin Sofian atas soalan yang ditanyakan. Betul soalan dia tu kan. Dia kata mungkin ada golongan muslimat yang menceburi ataupun menceburkan diri dalam bidang sukan yang agak ekstrim sikit. Silakan Ustaz. Dalam pertama sekali apabila kita menyebut tentang sukan ekstrim, boleh ke tak boleh sukan ekstrim ni? Dalam Durul Mukhtar disebutkan bahawasanya dibolehkan setiap permainan yang berbahaya bagi pemain yang mahir dan terjamin keselamatan. Dua syarat. Nombor satu kena mahir, nombor dua terjamin keselamatan. Dan tak kisahlah dia penembak, dia bagi contoh penembak lawan-lawan tembak ataupun pemburu ular. Sebagainya, orang yang tangkap ular. Itu zaman tu lah. Dalam kitab tu pun sebut area zaman tu. Hari ni ada sukan ekstrim sebagainya. Kita sebut sukan ekstrim. Dan dia boleh juga disaksikan oleh penonton. Maksudnya kalau terjamin keselamatan. Termasuk sukan-sukan yang mungkin berat. Dulu berat nampak orang perempuan tak boleh main. Tapi sekarang ni nampak orang perempuan dah okey lah ni. Nampak rugby dia pun boleh tahan juga. Nampak takraw bukan apa nama dia punya apa nama tekong. Tengok tekong dulu. Tekong pun kuda lah. Perempuan tu pun. Lepas tu nampak macam Ustaz tengok ya kan. Maknanya kita mengikuti perkembangan. Maknanya kita mengikuti perkembangan. Orang tahu gusti kan ada gusti wanita sebenarnya. Kita tengok ada yang anak muda tu yang pakai tudung gusti tu kan. Dia dalam hal ni selagi mana ia tidak menjejaskan orang kata apa keseluruhan ataupun memudaratkan bagi wanita tersebut, it's okay, dia dibenarkan. Tetapi dengan syarat, ini syarat ni itulah oleh kerana hari ini terbuka. Jadi dalam kaedah disebutkan idza daqal amru ittasa' wa idza tasa'a daqa. Kalau satu perkara itu sempit, diluaskan sedikit bagi memudahkan dan bagi tidak menjadikan perkara itu terlalu sukar. Dan apabila ia terlalu luas, maka dia disempitkan kembali, balik kepada hukum asal. Jadi kalau kita tengok dari sudut hukum sukan-sukan ni, dia okey selagi mana dia tidak memudaratkan wanita tu. Tetapi yang terbaik, yang ni yang saya sebut, yang terbaik adalah ia ditonton hanya oleh muslimah. Kalau gusti kan, kalau yang lelaki pergi tengok dia bukan nak tengok gusti sangat pun. Dia nak tengok benda lain. Jadi ini hakikat yang harus kena diakur. Mana ada saya minat sukan tu tapi saya tak suka tengok hak lelaki, saya suka tengok hak perempuan. Ini kona dia panggil kan. Jadi dalam hal ni kita kena be firm. Maknanya kita kena faham bahawasanya sepatutnya sukan itu hanya disaksikan oleh mereka yang sama jantina, rugby ke tak kisah dibuat dalam tertutup. Tetapi apabila dunia hari ni orang kita tak boleh halang, maka sekarang ni yang berkaitan dengan ni pemain, tapi yang datang tengok tu lah kan. Kalau yang datang tengok tu lelaki, dia lah yang menanggung dosa dia menengok kan. Okey, jadi cerita dia dalam hal ni tak apa dia nak terlibat dalam sukan-sukan yang terbabit, dia nak lipat ke, dia nak gulung ke, dia nak apa ke, selagi mana perkara tersebut boleh dilakukan oleh seorang wanita dan dilihat dan tidak memudaratkan bagi dia, maka ini adalah perkara-perkara yang harus kita ada sedikit kelonggaran. Tetapi tetap saya katakan yang terbaik adalah dia perlu dilakukan dalam suasana yang kalau boleh musyahadah ataupun dilihat hanya oleh wanita sahaja, dibuat dalam suasana yang tertutup. Kalau rugby pun dalam stadium yang tertutup dan dihadiri oleh orang-orang yang tertentu lah. Kalau kita nak kata pun kau perempuan, ambillah sukan yang lembut-lembut sikit, yang sukan yang sesuai dengan perempuan. Tak, sebab Nabi SAW pernah melihat seorang wanita Nusaibah kalau tak silap saya dalam peperangan Uhud. Dia yang pergi tahan Nabi jadi perisai, dia yang panah, dia berani ke depan. Maka ini adalah satu perkara yang sangat-sangat orang kata apa, tidak salah sebenarnya, asalkan dia mengetahui akan hukum hakam dan juga dia menjaga kepribadiannya sebagai seorang wanita yang tidak boleh digugat oleh mana-mana lelaki secara mudah. Ayat tu yang kita sedap nak dengar tu kan. Okey, baik. Sedang penonton, ayuh kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana.
kadang-kadang ada di antara kita ni yang terlampau sibuk bekerja seharian. Kadang-kadang tak ada cutinya, Sabtu, Ahad, public holiday ke, memang terus dia buat kerja apa yang dia buat kan. Tapi dia terlupa untuk bagi ruang kepada tubuh badan dia untuk berada dalam keadaan sehat dan juga terus dalam keadaan stamina terjaga, tubuh badan pun okey. Jadi apa salahnya kita ambil ruang satu hari itu untuk kita bagi masa untuk bersukan beriadah. Cantiknya lepas asar petang tu Ustaz. Tak kisahlah nak outdoor ke indoor ke. Kalau Ustaz suka sukan outdoor ke indoor Ustaz? Saya suka outdoor. Outdoor Indoor kadang-kadang lah dengan anak saya main chess. Tapi saya selalu kalah. Sebab saya nak gerak tu mesti tanya, ni boleh gerak ke sini? Saya tanya anak saya. Jadi itu saya saja ke? Tak memang chess saya memang out lah kan. Tapi Scrabble lah boleh kira. Boleh lah Ustaz. Tapi saya memang suka outdoor. Kalau orang tanya saya sukan apa yang saya terlibat, kalau dalam kat sekolah-sekolah dulu saya terlibat dengan sepak takraw. Kan? Posisi killer. Jangan buat main. Okey, nombor 2. Gulung habis. Gulung memang habis gulung lah. Okey. Yang kedua, saya memang terlibat dengan bola tampar. Dan sekarang ni saya menjebakkan diri dalam foot golf dan juga ialah basikal sikit-sikit kan. So saya benda-benda yang saya suka outdoor kan. Tapi bola sepak jangan ajak saya main, saya sokong je. Main bola sepak tak. Itu futsal apa semua saya suka jadi penonton saja. Main basikal itu yang dia sebut genting sempah tadi tu. Itu sempah tu itu orang lain lah naik. Saya genting tepi je lah. Kawasan rumah, genting rumah bukan genting sempah. Kan? Baik. Banyak juga Ustaz ni. Alhamdulillah. Saya pun sama juga suka-sukanya outdoor kan. Dia suka sebab udara kan, bertemu dengan orang, socialize. Ini bukan perkara yang baik. Tapi tak apa, dua-dua semuanya adalah okey, cuma ikut pada minat kita. Baik, okey. Di Facebook sahabat kita Syahira Lia Muhammad ada 2 soalan. Yang pertama katanya, Assalamualaikum, bagaimanakah penetapan masa untuk sesuatu sukan? Dan yang kedua, bagaimanakah etika kita sebagai penonton ketika menonton sesuatu perlawanan ataupun sukan? Wow, dua-dua soalan cantik. Terima kasih sahabat kita Syahira Lia Muhammad atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Masa dan juga penonton. Masa dan penonton ya. Okey, pertama sekali kita tengok penetapan masa. Sebahagian kalau kita tengok dari sudut masa ni, kebanyakannya tergantung kepada penganjur lah. Ni saya faham kalau penetapan masa dari sudut penganjur sukan. Kalau dalam negara kita sebagai sebuah negara yang disebut sebagai negara orang Islam, dan kita mendakwa kita negara Islam, sepatutnya, sewajarnya kita menetapkan timing sukan tu adalah timing yang dapat memberikan keselesaan terutama kepada pemain-pemain Muslim. Faham. Contoh kalau nak start bola, start pilah lepas Isyak pun tak apa. Kan? Sebab apa? Sebab ada kemungkinan sebelum Isyak tu ialah kalau tim yang home team, tim yang tuan rumah, dia tak boleh nak jamak kosong semayang dah. Faham. Kan? Dia sudah tentu kena semayang pada waktu dia. Jadi melanggar waktu semayang kerana solat ataupun menangguhkan kerana sukan, kecuali lah tempat-tempat yang bukan di bawah kawalan kita, contoh kita pergi negara luar sebagainya, itu cerita lain lah. Ni cerita dalam negara kita ni. Kalau dalam negara kita, seboleh-bolehnya kita awasi masa solat. Saya pernah, bukan saya nak puji, tetapi saya tengok penganjuran beberapa sukan seperti STL dan sebagainya, sepak takraw league sebagainya. Waktu-waktu tu kadang-kadang kami tengok, bila nak tengok waktu kan tengok, dia mula sekian, dia habis sekian. Dia mula pada jam sekian, dia akan habis pada jam sekian. Maksudnya pemain tu kalau dia mula selepas maghrib, dia akan habis sebelum jam 10. Maksudnya dia ada ample time untuk dia solat Isyak. Kemudian perlawanan yang seterusnya bermula pada jam 10. Maknanya pemain yang belum main lagi sempat lagi semayang. 2 jam. 2 jam. Lebih kurang. Ada masa. Ada masa senggang yang cukup baik untuk mereka melaksanakan solat dan sebagainya. Dan kemudahan itu disediakan. Itu dari sudut masa. Maknanya sebaik mungkin begitulah masa yang ditetapkan, dan jangan dibiarkan jadual itu mengganggu kan. At least ada renggang masa dan juga ada
seliaan supaya ia dapat dikawal. Itu nombor satu. Senang kata macam inilah, penetapan waktu tu tidak mengganggu urusan tak mengganggu ibadat. Urusan ibadat. Ya. Itu nombor satu. Maknanya peta dengan ibadat kita. Pasal dah kita orang Islam kan. Jadi ceritanya. Tapi orang yang musafir sebenarnya tu ambil hukum musafir lah. Baik. Tak ada masalah. Okey. Yang keduanya, penetapan dari sudut apa tadi? Dia tanya berkenaan dengan penonton. Okey, dari sudut penonton pula kita kena tengok etika sebagai seorang penonton. Penonton ni tak boleh cari gaduh nombor satu. Kalau cari gaduh je boleh jadi permainan itu jadi haram sebab penonton. Betul. Kan? Penonton bila bergaduh, memudaratkan dan sebagainya, jangan bergaduh. Nombor dua, jangan terlalu fanatik. Kan? Yalah, walaupun Liverpool lah. Tapi jangan sampai benda tu jadi permusuhan. Berkelahi pula anak beranak, berkelahi pula dalam family. Di rumah bergaduh. Isteri Chelsea kawan Liverpool. Allah, penat cerita. Maknanya penonton mesti ada etika. Jangan memudaratkan, jangan baling barang, baling apa makanan dan sebagainya kan. Kita tengok yang pemain-pemain seperti Mesut Ozil dan sebagainya ambil makanan cium kan. Maknanya ini adalah satu perkara yang harus dikawal oleh para penonton supaya tidak terlalu overwhelm dengan sukan dan juga membuat perkara-perkara yang melanggar syariat lah. Betul, ada batas-batas yang patut kita jaga sebagai seorang penonton kan. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Azrin dan Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin ya. Waalaikumsalam Tuan Omar. Selamat Hari kembali. Silakan soalan Tuan. Ya, soalan saya begini, Ustaz ya. Ustaz, kita sedia maklumlah orang Islam, Ustaz ya, kita orang Muslim ni. Bukan tak boleh bersukan, boleh dibenarkan, beriadah dan sebagainya untuk menjaga kesihatan. Persoalannya Ustaz, kadang-kadang sukan yang tak bersesuaian ni, contoh di kolam-kolam renang, sukan bina badan dan sebagainya. Jadi soalan saya, sukan yang macam ini Ustaz tak berapa sesuai rasanya untuk orang Islam macam kita. Jadi soalan saya, sukan yang bentuk bagaimanakah yang digalakkan dalam Islam dan bagaimana pula bentuk bentuk sukan yang dilarang dalam agama Islam? Contoh saya beri di kolam renang dan bina badan ini Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar. Soalan yang ditanyakan, kerisauan Tuan Omar tu saya dapat baca daripada nada dia tanya. Nada dia tadi. Persoalannya Ustaz kan tentang aurat ketika mana bersukan ni, contohlah kan renang, gym rama, angkat berat apa semua, bina badan semua tu. Sedikit dari Ustaz. Baik. Pertama sekali kita kena bezakanlah antara sukan yang dia ada melibatkan pembukaan aurat secara ringan dengan sukan yang melibatkan pembukaan aurat secara berat. Sebab itu dalam isu aurat ni ada 3 pandangan utamalah. Nombor 1 daripada mazhab Imam Hanafi yang mengatakan aurat kita ni antara pusat dan lutut. Bagi mereka pusat bukan aurat, lutut ia aurat. Okey, itu Hanafi. Mazhab Syafi'i dan Hanbali pula, ya antara pusat dan lutut, tetapi pusat tidak aurat, lutut tidak aurat. Maka di antaranya tu. Di antaranya tu. Cuma dalam mazhab Syafi'i sebagaimana yang direkodkan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj, dia kata ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Benda yang tidak sempurna wajib kerananya, maka benda tu adalah wajib. So, tak sempurna kewajipan kalau tak tutup pusat dengan lutut, maka pusat dan lutut pun juga wajib ditutup. Okey, itu dalam perbahasan dalam mazhab. Pergi kepada mazhab Maliki, dia ada dia macam najis juga. Dia ada mukhaffafah, dia ada mughallazah. Bagi mereka lutut dengan paha adalah bukan aurat, tapi atasnya tu semua adalah dianggap sebagai mughallazah lah, beratlah, aurat berat. Aurat berat, aurat ringan. Jadi kena tengok, ada sukan yang macam tu, ada sukannya. Sukan bina badan, sukan macam bola, takraw, ni hoki, rugby, ini melibatkan aurat-aurat yang simple lah. So tak ada masalah, kita tak usah bincang detail sangat bab tu. Soalan yang khusus ditanya oleh Tuan Omar bin Abdul Majid tadi dari Felda Cini, Pekan Pahang Timur. Tahu tu, ingat tu. Penuh. Kan? Dia melibatkan beberapa etika yang utama. Nombor 1 melibatkan dari sudut pakaian. Tadi kita dah sebut dah tentang pakaian. Tidak melalaikan daripada ibadah. So, tidak ada pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Dan juga tidak permainan itu mestilah patuh syariah. Okey, so angkat berat, bina badan, patuh syariah ke tak patuh syariah? Dari sudut generalnya,
patuh syariah lah. Patuh syariah sebab apa? Sebab dia angkat badan dia. Cuma beza pakai seluar kecil tu ke ataupun pakai seluar. Contoh macam apa yang dianjurkan di Kelantan, Mr. Awang Selamat ke apa benda. Kita tak ingat dah dulu kan. Lebih kurang nama dia. Lebih kurang tu lah kan. Ya betul. Mr. Awang Selamat. Tapi dia buat macam mana? Dia pakai seluar jeans yang tak apalah atas lutut tu, tapi takat tu lah. Seluar tu panjang, bukan seluar kecil tu lah. Jadi dalam hal ni, kalaupun ia dibenarkan, dibolehkan, tetapi dalam suasana. Kalau tubuh ketak-ketak pakai seluar kecil tu, orang lelaki je lah tengok, tapi orang lelaki tengok pun kadang-kadang lain juga perasaan dia boleh timbul kan. Jadi benda ni susah nak ni. Itu perlu diberi sedikit perhatian lah. Renang, ni lompat papan anjal, berenang, sudah tentu ada yang disebut pemakaian bikini dan seumpamanya. Kalau sama-sama orang perempuan berenang sama-sama dengan audiens perempuan, itu mungkin dibenarkan. Tetapi kalau ada audiens lelaki, dia sudah menjadi haram. Dan keterlibatan seperti gimnastik dan sebagainya. Kalaulah gimnastik ini mungkin saya nak serulah kepada pereka pakaian sukan. Kan, sebab dunia kita ni, kita sudah berasimilasi. Ada orang Islam, ada orang bukan Islam. So, mengapa tidak? Kan, undang-undang dunia membenarkan orang Islam juga bertanding dalam keadaan mereka boleh memakai pakaian yang patuh syariah dari sudut mereka. So, pembuat pakaian sukan kenalah cipta. Ada pakaian renang, dah ada renang muslimah. Kenapa pula tak ada pakaian gimnastik muslimah kita boleh buat? Boleh buat. Cuba kita buat, dan benda ni perlu dibawa ke peringkat antarabangsa supaya dapat dibenarkan. Ini perjuangan lah juga kan, sebab kita nak melihatkan supaya ambil contoh pelumba lari Bahrain, siapa nama tu? Ruqayyah Al-Ghazara kata. Dia lari tapi dia pakai, menang pula tu, dapat piala emas. Tak ada isu apa aerodinamik lah, whatever lah kan, menang kawan tu kan, laju kan, tak semesti buka baju semua lari lagi laju, tak, isunya boleh melibatkan diri dalam gimnastik dan sebagainya. Maka yang haram tetap kita katakan haram, membuka aurat tetap haram macam mana pun. Lagi-lagi aurat yang bersifat kita panggil, orang kata apa, berat dalam kolam renang, aurat berat lah yang ditonjolkan tu. Jadi perkara tersebut harus diberi perhatian yang lebih. Maka bagi pemain-pemain yang terpaksa melibatkan diri, saya tetap katakan, saya mohon maaf kena kata dosa je, tetap dosa. Kalau benda tu selagi mana dia membuka aurat sebagainya, dosa tetap dosa. Tetapi untuk lelaki, janganlah pergi pilih menyaksikan, sebab itu pilihan kita. Kalau kita pergi menyaksikan, kalau kita pergi terlibat, maka kita dianggap sebagai orang yang sengaja memilih untuk melaksanakan dosa, dan semua itu tertanggung atas kita. Betul. Terima kasih Ustaz tak membuka kita punya fikiran pada hari ini untuk beralih daripada yang sebelum ni biasa kita lakukan, berubah kepada yang lebih baik untuk menjaga etika dan juga aurat ketika mana bersukan. Baik, sekali lagi jom kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus setia bersama dengan kita. Hari ini cuti baru perasan, ya Allah kan. Yalah, sebab biasanya kalau Isnin ni kita berada, mungkinlah ada kan, kadang-kadang orang dia ada dalam Monday blues kan. Orang nak pergi pagi tu rasa macam aduh, sebab Sabtu Ahad dah berehat. Tiba-tiba bangun pula hari Isnin ni dia rasa macam, tiba-tiba hari ni rasa macam semangat pula, rupa-rupa baru teringat hari ni cuti. Ya, mungkin ada lagi yang nak pergi beraya ke rumah saudara mara, sahabat handai, jiran, tetangga dan juga kawan-kawan karib. Okey, jadi terus berhati-hati walaupun ke mana kita nak pergi, pastikan anda berada dalam keadaan selamat dan terus mematuhi SOP walaupun telah diberi kelonggaran kepada anda. Terus patuhi SOP untuk sama-sama kita jaga keselamatan. Okey, baik. Ustaz, tadi kita sebut tentang sukan indoor outdoor. Kalau e-sport tu dikira apa Ustaz? Indoor kalau ke dia bukan sukan? Dia
e-sport indoor lah kan. Indoor kan. Sebab dia main kat rumah. Dia main kat rumah. Macam kita sebut awal tadi, sukan ni dia ada 3 benda. Mind, soul and body. Tapi kalau e-sport ni mungkin dia boleh duduk dalam soul and mind. Soul and mind. Boleh jadi, boleh tengok. Boleh jadi. Dia body mungkin ada juga. Dia body kat sini je lah. Dia semangat lebih dekat sini lah. Dekat tangannya. Jari jemari ya. Jari jemari. Sebab saya tanya e-sport tu sebab kita ada soalan di Facebook dari sahabat kita nak e-sport ya. Baik. Okey, dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz, katanya, generasi muda hari ini lebih cenderung ke arah e-sport, sukan atas talian, dan apa pula etika sukan di atas talian. Baik, terima kasih diucapkan kepada sahabat kita. Saya serahkan pada Ustaz. Baik, yang pertama sekali, tak jadi masalah sukan apa pun, e-sport ke whatever ke, selagi mana macam tadi kita kata etikanya sama juga. Pertama sekali, tidak melalaikannya daripada melakukan ketaatan, dan tidak membenarkan dia mengambil sebarang rukhsah yang macam tadilah, yang sepatutnya dia kena obey waktu sembahyang, dia pergi jamak qasar pula sedangkan dia bukan musafir. Ar-rukhsatu la tunatu, ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Rukhsah tidak boleh dicapai dengan jalan maksiat. Dia tidak diberi alasan rukhsah dengan benda maksiat. So tak boleh. Tinggalkan solat semua tak boleh. Langgar waktu sembahyang, tinggal solat, langgar waktu, tak menghormati, tangguhkan solat sebagainya kerana benda tu. So ini adalah perkara-perkara yang harus diawasi. Nombor 2, e-sport juga dia tidak boleh berkaitan dengan elemen perjudian. Kalaulah kita kita terlibat dalam pertandingan e-sport tu dan kita tahu bahawasanya kita kena bayar yuran penyertaan dan kita dapat makluman bahawasanya hadiah adalah diambil memang daripada yuran penyertaan, maka kita tahu itu adalah bersifat judi, maka kita kena tinggalkan. Okey, itu nombor 2. Nombor 3, ia mestilah perkara yang, ialah kalau ikut orang yang memang dakik betul-betul, kena tengok pula e-sport ni ada tak melibatkan figure dalam tu buka aurat sebagainya. Kalau ada yang buka aurat seperti ML ke apalah yang budak-budak kita duk main ni, kan ada figure-figure yang kalau yang perempuan tu seksi-meksi semua kan. Maka itu juga dianggap melibatkan diri dalam perkara tersebut juga dianggap sebagai satu benda yang tidak dibenarkan oleh syariat. So perkara itu kena ni, sebab hukum yang berkaitan dengan sukan, apa-apa pun sukan e-sport ke whatever, dia tak terlepas daripada 5 hukum. Pertama sekali, wajib bersukan ni, kalau doktor kata kamu ni tak ada cara lain, hang kena exercise. Tak boleh lesu-lesu. Tak boleh lesu. Kalau hang lesu, penyakit hang makin mudarat teruk, maka itu wajib kita exercise. Okey, nombor 2 jadi sunat bila mana dia berkaitan dengan jihad dan fardu kifayah. Contohnya dia kena buat dan sebagainya. Nombor 3 jadi harus. Harus ni terbukalah, tak kisahlah maknanya dalam kondisi apapun. Nombor 4 dia boleh jadi makruh. Makruh, contoh makruh apa? Diberikan contoh dalam Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i. Makruh ni kalau orang tu dah belajar memanah kemudian dia tinggal memanah tu, maka dia dianggap sebagai berlaku maksiat. Dia buat saja-saja tinggal. Dia saja-saja tinggal. Maka dia bukan falaisa minna, Nabi kata bukan daripada kalangan kami, dan bukanlah, dan dia faqad asa, dia dah melakukan satu perbuatan maksiat. Saja tinggal bukan bermalasan, tetapi bukan kerana kalau malas memang itulah, saja tinggal bukan kerana benda-benda yang tidak menyebabkan dia sempat buat. Okey, itu kena faham dari sudut tu. Dia boleh jadi haram kalau perkaranya berkaitan dengan confirm berlaku kemusnahan. Sukan ni adalah bukan sudden death. Kita betul lah sudden death tu kira kalah mati kan. Ni kalah mati sungguh. Yang kalah confirm mati, tak hidup dah tahu sukan macam tu tak boleh masuk. Kan? Ada unsur-unsur haram, judi dan sebagainya. Sama, etika bersukan atas talian pun sama. Kadang-kadang sekarang ni sudah kita dah boleh bercakap kan, kita boleh bercakap kan, kau tepi kanan boleh bersembang. Boleh bersembang kan. Guna bahasa yang bahasa yang baik kan, bahasa yang baik, gunakan tidak mencarut sebagainya kan. Tapi of course lah budak-budak kalau dah saya raja tengok sahabat-sahabat kita yang
orang panggil apa, streamer okey. Streamer kan. Dia orang live di Facebook kan. Tengok dia orang main game kan. Kadang-kadang yang sopan tu sopan, tapi ada segelintir tu kadang-kadang yang dia bukan dia saja dia terlepas. Kadang kan? bukan terlepas, kadang dah biasa. Jadi bila biasa, kadang-kadang ialah kalau ia memudaratkan dari sudut minda. Betul. Dia minda. Sebab bila berada dalam kelompok itu, dan setengah-setengah ulama kalau kita tengok dalam kitab misalnya Qadaya Al-Lahwi wa Tarfih menyebutkan bahawasanya melibatkan diri dalam sukan-sukan seumpama ini kalau dia berada, juga disebut oleh Dr. Fadl Murad dalam Fiqhul Asr, Al-Muqaddimah fi Fiqhul Asr. Dia kata apa? Kalau benda ni ada dalam satu kawasan, contoh arena. Dalam arena, dan dalam arena tu ada benda-benda yang tak baik, yang tak sihat sebagainya, maka kita juga haram melibatkan diri. Dan kena jaga-jaga juga kena ada ni lah. Kalau duduk kat rumah masing-masing sana dekat, kita nak lawan dengan orang kat US, nak lawan kat orang kat Australia, tapi duduk kat rumah kita, so okey lah, libatkanlah. Selagi mana tidak ada unsur perjudian dan sebagainya. Wallahualam. Dia orang kata kalau main game ni minda dalam keadaan separuh sedar, betul tak? Ya, kadang-kadang dia boleh mengkelabui minda. Kan? Maknanya saya pernah dengar daripada perkongsian pada rakan-rakan yang berdakwah dan sebagainya, mereka kata orang yang ada budak-budak yang main game-game lah yang tertentu itu sampai murtad. Sebab apa? Sebab terlalu obses dengan permainan itu. Ia apatah lagi ia melibatkan virtual reality, 3D dan sebagainya. Ada orang sampai pukul orang. Betul. Dia nampak benda tu macam musuh dia, tapi rupanya bapak dia. Kan? Kawan pakai Google virtual reality VR tu, dia pun katuk, dia katuk bapak dia. Jadi benda ni bahaya. Macam dulu kan berlaku Pokemon game dulu kan. Kita tahu isu-isu itu. Maka itu adalah perkara-perkara yang sudah tentu ia diharamkan apabila dia memudaratkan. Islam kata la darar wala dirar. Tak ada mudarat dan tak boleh memudaratkan. Itu confirm mudarat. Baik. Rentetan ada kaitan juga dengan soalan seterusnya dari sahabat kita Intan Zurin Abdul Razak, yang mana dia tanya tentang soalan tentang sukan ngeri. Baik, katanya, Assalamualaikum Ustaz, ada golongan yang menggemari sukan aksi ngeri seperti melompat beralun. Macam mana sebut tu Ustaz? Bumpy jumping. Bumpy ke bungee jumping? Bungee jumping. Kan? Ini bukan melompat beralun ni. Ini bumpy ni lompat memang jatuh tanah, lompat balik. Lompat bukan lompat gijang kan? Lompat gijang. Dan juga parkour. Adakah sebarang larangan dalam Islam mengenai sukan sebegini Ustaz? Lagak ngeri Ustaz. Okey, baik. Sama tadi yang kita sebut sebagaimana yang disebut oleh dalam Dur Mukhtar dan sebagainya. Pertama sekali dia mesti orang tu terlatih. Kalau bungee jumping ke, kalau sukan ekstrim orang lompat daripada gunung kan, sekarang orang lompat gunung pakai sayap tu je kan, apa nama, pakai gliding tu kan, glide, so paraglide ke whatever ke, apa nama tu, parachute naik bawa dengan apa nama boat ke kan. Okey, dia apa-apa pun pertama sekali instruktor tu mesti terlatih. Dia tak boleh orang kampung ikut dan. Tak ada apa ni, ramai orang tak ada mati. Dia bukan kira lagu tu. Dia jangan kira hang kata. Bukan kira pengalaman. Hang. Dia nak kena kira keselamatan. Nombor satu, safety first. Memang betul keselamatan. Saya pernah nak bawa lah anak nak masuk Taman Timur kan. Bila cakap budak boleh masuk, dia kata bang tak boleh bang. Ini memang bahaya. Bahaya kita cakap lah tak boleh, bahaya. Kan? Ada yang boleh kira jalan. Boleh jalan, tak apa. Tak lepas tinggi masuk, tak apa. Boleh, no, kalau dia bagi, dia berdosa kerana dia menyebabkan boleh dianggap sebagai syibhul amni. Kalau berlaku kematian dan sebagainya, boleh dikategorikan sebagai penyebab dan separa sengaja. Separa sengaja untuk melakukan pembunuhan tersebut. Sebab apa? Sebab tahu dah benda tu bahaya tapi dibenarkan. Jangan kautim, tak boleh, benda-benda ni tak boleh kautim. Parkour yang saya tahu, loncat sana, loncat sini, loncat jauh ke bawah, dan dia sudah melatih badan dia. Dia orang yang buat benda ni adalah orang yang terlatih. Sebab tu dalam disclaimer kadang-kadang dia dah tulis dah, don't try this at home, don't try without any surveillance. Jangan cuba kat rumah, jangan buat sendiri-sendiri, jangan pandai-pandai. Sebab hang punya lutut dah lah tak biasa pun bergerak, tiba-tiba hang nak pakor, memang terpakok lah lutut hang. Jangan duk buat lah lagu tu. Sebab benda ni memang orang melatih diri dia. Dia latih dah dia punya lutut dia. Ada orang kata dia ni macam lutut macam spring kan. Toing. Macam mana? Sebab latihan.
Sebab dia dah memang melibatkan diri dalam benda tu, dia tahu. Jadi perkara-perkara tersebut perlulah kita awasi, dan yang paling utama sekali dua yang saya sebut tadi, terlatih dan selamat. Dua tu mesti jagalah. Terlatih dan selamat. Betul sebut di awal tadi, sukan ekstrim, sukan ngeri ni yang mana terlatih dan selamat itu, dan juga kalau kita ni tak biasa, jangan cuba. Biar kita belajar dulu dan ikutlah macam sebut satu daripada mula sampailah kepada yang lebih hebat daripada itu. Baik, okey, sedang penonton dan ustaz serta semua, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, kita bertemu kembali setelah kita berehat, dan saya ucapkan terima kasih kepada anda untuk terus bersemangat bersama dengan kita untuk mendengar perbincangan sehingga ke penghujung berkenaan dengan etika bersukan. Ini di antara jarang-jarang juga kita bincangkan tajuk berkenaan dengan sukan, riadah dan juga aktiviti yang menyebabkan kita rasa sehat, semangat, stamina makin meningkat. Semuanya itu dibuat adalah untuk matlamat ataupun tujuannya satu, untuk kekal cergas beribadat, menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, soalan di Facebook dari sahabat kita Puan Sahziatul Sidi. Kita lihat. Assalamualaikum. Katanya, bagaimana bagi atlet yang mengamalkan pemakanan protein secara berlebihan untuk mengekalkan prestasi dalam sukannya, lebih-lebih lagi yang melibatkan sukan bina badan? Okey, dan saya lihat ada dua soalan. Yang kedua adalah, apakah dengan mengamalkan portion yang berlebihan, tidak mengamalkan suku-suku separuh, akan memberi kesan jangka panjang dalam tubuh badannya? Baik, terima kasih kepada sahabat kita, dan mungkin persoalannya adalah berkenaan dengan pengambilan suplemen ataupun makanan tambahan yang menyebabkan ada sedikit orang kata apa, kesan sampingan jangka masa panjang. Ustaz, silakan. Okey. Baik, yang pertama sekali, soalan ni kena tanya doktor sebenarnya. Apa nama tu? Ustaz gaya nampak macam tabib. Tabib angkat telefon dulu. Zaman saya tahun 90-an. Banyak tabib Abdul Hadi angkat telefon. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama sekali, apa-apa pun macam kita sebutkan tadi, la darar wa la dirar. Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh memudaratkan. Kita kena faham bahawasanya apa sahaja yang dibuat sekadar berlebihan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Allah Taala kata jangan kamu campak diri kamu ke dalam kebinasaan. Walaupun ayat ni dia ada kaitan dengan yang lain, dengan kedekut sebenarnya, dengan sifat kedekut pada ayat yang permulaan, tetapi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Boleh dalam al-Quran ini, antara kaedahnya bila kita tengok satu-satu ibarat, dia boleh pergi kepada makna yang lebih umum. Jadi makna yang lebih umum kepada jangan kita terjerumus diri kita ke lembah kebinasaan itu adalah dalam hal yang macam inilah. Mungkin mengambil protein yang berlebihan menyebabkan, betul, dia nak bina dia punya muscle. Dia nak bina muscle, sebab bila you nak bina muscle, you have to have protein. Kan, protein itulah yang akan bagi dia naik sado ketak, protein lah. Tapi mengambil berlebihan, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wala ta'tadu. Kat sini letak dia, wahai orang beriman, jangan kamu mengharamkan benda yang baik. Protein benda baik tak? Benda baik. Makan protein lah, ayam, telur, protein lah kan, daging sebagainya. Ma ahallallahu lakum, Tuhan dah halal kepada kamu. Wala ta'tadu, jangan kamu melampau. Dia punya limit dia jangan melampau. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah sendiri tak suka orang yang melampaui batas. Jadi suku-suku separuh ni orang nak diet. Itu orang diet. Orang nak bina badan, rejim dengan diet dia lain. Kalau kita tengok The Rock misalnya, Dwayne Johnson kan, cara dia makan. Kalau kita tengok dia makan hari cheat day, memang kita rasa kita pun rasa macam ni hang punya cheat day kan. Dia makan pizza saja berapa kotak kan, contoh. Tapi hari yang dia nak bina badan, dia jaga sungguh. Telur saja dia consume berapa dalam sehari kan. Letak berapa, kadang sepapan tu letak semua makan. Tapi dia guna balik tenaga itu. Jadi
semuanya sesuai dengan badan. Sebab tu Al-Imam Ibn Qayyim memang dalam Zadul Ma'ad dia dah rangka dah. Badan kita ni, bila kita makan, kita minum, benda yang kita makan minum tu kena bakar. Dia sebut kena bakar. Dan cara kita nak bakar kalori tu adalah dengan bersukan. Oh, bakar tu saya faham, bakar lain. Bukan. Bakar kalori. We have to do some sort of activity that can burn the calories. Ini Imam Ibn Qayyim sebut. Lama dah kawan ni tulis cerita dia. So kalau apakah yang diconsider sebagai a good sport, kata Imam Ibn Qayyim adalah ar-riyadah al-mu'tadilah. Sukan yang sesuai dengan tubuh badan dan moderate. Moderate ni kita punya kalau boleh kita punya level heart rate kita taklah sampai kepada apa tau, kepada anaerobik, lepas tu pergi sampai teruk kan. Dia memang ngam-ngam je dekat kontrol nak lose weight sebagainya. Contoh itu cara dia sebut. Mulakan dengan yang ringan, pergi moderate, pergi ikut badan. So orang yang ambil protein berlebihan, kalau tidak menjadi masalah pada dia consult doktor dan sebagainya, okey. Tapi kalau dia buat sendiri-sendiri, tak ada ilmu, tak ada consultation, tak ada apa, dia tidak tahu kondisi badan dia, dan dia tidak mengetahui bahawasanya itu akan memudaratkan dia, maka dia makan benda tu sesuatu yang memudaratkan, dan dia termasuk dalam golongan orang yang melampaui batas. So apa-apa pun mesti ilmu dan dilakukan dalam pengawasan. Macam itulah. Kalau kita tengok dalam pandang Islam ni, mungkinlah ada pemakanan yang menyebabkan kita ni boleh tenaga tu lebih hebat ataupun sihat ketika benda nak bersukan. Ada tak Ustaz contoh macam kurma ke apa ke ada? Itu dalam suasana. Ini yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah juga dalam At-Tibbun Nabawi. Bila membicarakan tentang soal pemakanan, ada orang kata pemakanan sunnah adalah apa yang dimakan oleh Nabi SAW. Tapi Imam Ibn Qayyim buka lebih luas. Dia kata pemakanan sunnah, pengubatan sunnah atau apa-apa yang dikaitkan adalah dia panggil benda-benda yang ada di sekeliling kamu. Faham? Sebab tu dia pernah sebut madu yang terbaik adalah madu yang datang daripada tempat kamu. Walaupun kita duduk makan madu Yaman apa semua kan, tak ada masalah. Makan madu Yaman manfaat sama. Tapi ada penyakit-penyakit yang memang kita kena pergi makan juga madu kelulut. Kan? Madu tualang tu kena pergi cari juga. Sebab itu adalah di region kita, kawasan kita. Pasal apa kita makan ulam? Kita makan ulam pegagar, kita makan pucuk paku, kita makan ulang raja. Kenapa ulam-ulam ni duduk kat sini? Kenapa ulam ni tak tumbuh kat negara Arab? Negara Arab tumbuh ulam lain, dia panggil jarjir, lain. Kan? Sebab sesuai dengan kita. Sebab sesuai dengan kita. Jadi remedy tu ada di keliling kita. Kan, dengan tubuh badan kita dan sebagainya. Maka jangan dihadkan. Oh, makanan ni makanan sunnah kena ni kena kurma. Kena kurma, kena madu, kena kismis kan. Kalau pedagang Arab tak buat main kurma, tak jumpa kita kurma. Cerita dia. Kalau kita tak pergi ke Mekah, tak jumpa kurma. Jadi cerita dia kita jumpa benda yang dekat sini. So kata-kata Imam Ibn Qayyim tu sangat, pendapat beliau sangat saya kira sangat memberi satu orang kata keluasan kepada kita bahawasanya benda yang tradisional di tempat itu juga boleh diasimilasikan sebagai sunnah kerana Nabi berasimilasi dengan makanan yang ada di sekeliling. Alaihi salatu wassalam. Maknanya pemakanan tu juga dia adalah penting untuk kita sebelum bersukan tu, pemakanan tu kita kena jaga supaya ada tenaga untuk bersukan. Betul. Maknanya saya kena cari, kena makan. Kena makan. Ada orang tak mau makan pasal dia takut berat main sukan. Tak, kena makan dulu. Kena makan dulu. Sebab kalau tak memang tenaga tak ada. Tapi ambil sekadarnya lah jangan dia bantai tiga bungkus nasi lemak nak pergi main bola muntah kan tu. Allah. Baik, Ustaz. Satulah saya nak kaitkan dengan isu semasa juga. Tapi sebelum tu apa-apa kita ucapkan tahniah kepada pasukan negara dalam Piala Thomas, kempen Piala Thomas dan juga Piala Uber untuk tahun 2022, yang mana walaupun terkandas tapi tetap menunjukkan semangat juang yang sangat hebat. Okey, baik. Saya cerita sikit saya cerita Pada tahun 1939 Sir George Alan Thomas dia dermakan satu piala dan diberi gelaran sebagai Piala Thomas 1939. Dan edisi pertama dijuarai oleh Malaya pada ketika itu, yang mana belum lagi Malaysia disebut sebagai Malaya pada tahun 1940.
1948 dan 1949 pada ketika itu edisi pertama, dan sepanjang 72 tahun 72 tahun perjalanan, selang 4 tahun macam itu, 72 tahun perjalanan, tidak ada nama pasukan India dalam senarai juara. Ya, tak ada. Dalam senarai juara tak ada. Tapi pada tahun yang ke-73, tahun 2022 ni, tahun dah 73 tahun, maka tercatat first time masuk final dan juara. Juara. Jadi satu persoalan kat sini, daripada 1948 ke tahun 2022 tu, tak ada tiba-tiba masuk dan terus menang. Adakah dia ada satu semangat yang sangat hebat dalam bersukan sampai menyebabkan juara tahun ni, Ustaz? Sedikit komen. Sedikit komen. Dia macam pengulas sukan. Saudara bila kata saya memandang. Saya memandang. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu merekodkan satu peristiwa pernah berlaku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanatil adba'u naqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tusbaq faja'a a'rabiyyun ala qu'udin lahu fasabaqatha atau fasabaqaha fashaqqa dhalika 'ala al-muslimin. Satu peristiwa pernah berlaku di kalangan sahabat-sahabat bila melihatkan keterampilan unta Nabi SAW. Ada dalam hadis ni disebut adba', dalam hadis lain disebut qaswa. Jadi para ulama hadis menyebutkan ni unta sama ya, nama banyak kan. Unta satu juga kan. Dan unta ni tidak pernah dikalahkan dalam mana-mana perlumbaan. Maknanya Nabi sentiasa menang. Dan ada kuda juga yang Nabi SAW letakkan pertaruhan, bukan pertaruhan judi, tapi letakkan ni untuk apa nama tu, mengatakan kuda tu menang, kuda tu pun menang juga. Kan? Jadi tak pernah kalah. Tiba-tiba sampai satu hari datang seorang Arab Badui, pergi bertemu dengan Nabi datang untuk beradu ni unta ni lah dengan Rasulullah. Adu-adu, dia menang. Tak pernah kalah. Macam tadi, tak pernah menang. Ni unta Nabi tak pernah kalah. Tiba-tiba kalah. Kalah pula dengan Arab Badui main mana, tak tahu. So, benda ni menjadi satu kerapuhan pada hati orang Islam. Orang Islam farah, macam mana pula unta Nabi boleh kalah? Kan? Jadi Nabi SAW lihat kerisauan itu. Nabi beritahu kat mereka, inna haqqan 'ala Allahi alla yarfa'a syai'an min hadhihi dunya illa wada'ahu. Sesungguhnya menjadi hak atas Allah SWT tidak mengangkat sesuatu yang di atas muka bumi ini kecuali dia akan letakkan juga dia di bawah balik. Maknanya ada menang kalah ni ada pertandingan. Allah angkat Liverpool kali ni. Contoh sekali lagi. Dia kata garang. Dia bakal lain cukup ni kan. Contoh. Maknanya apa? Ceritanya begitu. Ceritanya begitu. Unta ni tak pernah kalah, tapi satu hari dia kalah. Sama juga macam India tadi ni. Dia tak pernah menang, tapi Allah Ta'ala nak angkat. Jadi bukanlah kita kata ni yang berkait dengan Allah Ta'ala pula. Tak. Ini orang Islam. Bagaimana Islam menanggapi sesuatu itu dengan pandangan iman, dan dia tidak tunggang agama. Dalam bersukan pun dia boleh bawa pandangan iman. Yes, itu maksudnya. Tapi yang cerita tu lebih dekat dan terkait dengan kisah yang Ustaz bawa tadi, sebab dia mengalahkan di final tu adalah juara 14 kali. Juara 14 kali. Juara terbanyak edisi untuk Piala Tuan Rumah adalah Indonesia. Exactly. Itu yang cerita terlebih rapat. Terlebih rapat dengan hadis. Apabila kita baca, kita petakan dengan apa semasa, kita boleh nampak keindahan hadis Nabi SAW. Baik, Ustaz. Okey, mari kita teruskan perbincangan. Untuk kita bawa satu persoalan yang agak unik juga, tetapi tak apa, kita bagi ruang untuk kita reda-redakan keadaan seketika. Untuk kita kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, jom kita teruskan perbincangan bersama penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan juga bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada anda, Ustaz Husni Abdul Rahman. Baik, dalam kita menjaga etika, keselamatan juga patut kita utamakan. Keselamatan, etika kita jaga, keselamatan kita jaga, maruah bersukan pun kita jaga. Baik,
Kita cuba kaitkan dengan soalan yang saya nak bawa pada anda dari Mak Etun di Facebook. Tanyalah Ustaz TV3. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Banyak kes gangguan seksual berlaku pada ahli sukan wanita dengan jurulatih lelaki. Bagaimana cara terbaik mengelakkan perkara ini terus berleluasa? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih sahabat kita atas soalan yang ditanyakan berserta dengan emosi kerisauan di situ. Terima kasih dan saya serahkan pada Ustaz. Baik, yang pertama sekali ini satu soalan yang sangat baik. Ya. Gangguan seksual berlaku antara jurulatih lelaki dan perempuan. Kadang terbalik pun ada. Kan? Atlet tu jambu sikit. Yang jurulatih pula kan. Macam-macam lah boleh berlaku. Pertama sekali, bagi saya ini adalah tanggungjawab paling utama Kementerian Belia dan Sukan. Macam mana dia nak kawal perkara ini agar tidak berlaku. Faham. Contohnya, mensyaratkan, mewajibkan kalau perlu berada antara jurulatih lelaki dan perempuan, mesti ada supervisor perempuan seorang lagi. Ataupun tempat terbuka. Tempat mesti terbuka. Mesti terbuka dan tidak boleh berada di tempat yang tertutup dan seumpamanya. Tak boleh. Maka ini letakkan SOP syarat. Langgar ni, buang kerja, kena tindakan, penjara ke, apakah. Maknanya kita kena jelas tentang hal ini. Kita tidak boleh apa yang disebut dalam agama sebagai sadduz dzari'ah, ataupun kita menghalang daripada kemusnahan ataupun perkara yang buruk untuk berlaku. Maka ini perlu diberi perhatian. Ataupun meramaikan menjalankan usaha, meramaikan jurulatih dari kalangan jantina yang sama. Faham. Tapi still sama juga. Tidak boleh menghalang sebab hari ini kita terdedah dengan bahana LGBT dan seumpamanya. Maka tetap juga boleh berlaku perkara tersebut. Namun begitu, dengan pengawasan, dengan SOP dan dengan sebagainya, maka perkara ini boleh dielakkan. Faham. Dan untuk atlet-atlet anda boleh menegakkan hak dan juga kita panggil menjaga hak peribadi kita, buat laporan sebagainya kalau ada perkara-perkara unsur-unsur yang ni, kita berani tampil untuk kita mempertahankan maruah kita, supaya kita tidak terjerumuslah dalam hal yang berkaitan dengan gangguan seksual dan sebagainya. Baik, okay, Ustaz, itu jawapannya. Itu satu saranan dari Ustaz untuk kita mencegah perkara-perkara yang tidak diingin berlaku ketika mana berada dalam camp ataupun kita punya latihan untuk sukan. Baik, sudah betul dan juga Ustaz, mesti bila kita bersukan ni, tak kisahlah apa sukan pun kita ada matlamat kita. Yeah. Jadi kalau main bola adalah untuk skor gol saya. Skor gol. Tapi walaupun 0-0 tetap 6-5. Tetap ya? 6-5. Baik. Okey. Tapi saya yang nombor 5 tu Ustaz. Saya. Yang nombor 5 Yang nombor 5 sekarang tu. Baik, okey. Saya dah sebut kat sini, saya kata dia matlamat. Jadi contoh saya bawa adalah bola, dia skor gol Ustaz. Jadi skor gol ni dia ada macam-macam cara selebrasi. Celebration. Ya? Dia meraihkan gol tersebut. Baik, kita terus kaitkan dengan soalan sahabat kita, Aisyah Icha. Dia kata, Assalamualaikum. Ada segelintir atlet sukan yang menadah tangan berdoa serta melakukan sujud. Satu cara meraihkan kemenangan dalam sukan yang disertainya. Adakah pelakuan tersebut ni hanya dibolehkan bagi sukan tertentu sahaja ataupun macam mana katanya? Sangat cantik soalannya. Terima kasih kepada sahabat kita. Dan saya nak tanya juga pasal tu, saya kaitkan yang tadi tu, dia celebrate dengan sujud syukur, berdoa dengan gaya-gaya aksi tu. Macam mana keadaan tersebut? Okey, nombor satu, kita kena tengok apa jua sukan, tak kira lah apa pun, selagi mana okey dan sebagainya, apa-apa yang kita nak buat gaya tu, janganlah gaya yang mendatangkan. Contoh kalau dia agama lain, dia membuat gaya yang mengandungi elemen agama lain. Itu terutama kepada orang Islam lah. Dia pergi buat cross ke apa semua, itu semua haram lah. Okey, nombor satu. Yang kedua, dia nak sujud syukur. Okey, sujud syukur ni ada khilaf juga di kalangan ulama. Ada ulama kata dia tidak disyariatkan, maksudnya dimakruhkan. Antaranya Abu Hanifah dalam mazhab Malik, An-Nakhai, dalam satu pandangan dalam mazhab Malik. Manakala ulama lain, Syafi'i, Hambali dan lainnya, juga satu pandangan daripada mazhab Malik mengatakan dia disyariatkan dan sunat untuk dilakukan atas apa alasan sekalipun. Kerana Nabi SAW pernah
sujud syukur, dalam satu hadis disebutkan bahawasanya Nabi SAW pernah sujud syukur dalam keadaan bila mana dia ada satu perkara yang mendatangkan kepadanya kegembiraan. Nabi happy, dia seronok, dia sujud syukur. Jadi itu dari sudut syariat dia. Okey. Pergi pula kepada sukan. Kalau yang kita tengok selalu buat ni, salah lah. Salah sujud syukur. Salah sujud syukur. Salah sujud syukur. Okey. Sebab tu saya sebut salah. Sebut nama dia betul-betul kan. Okay. Salah lah. Itu secara konsisten kita nampak dia buat kan. Okey, cara meraihkan. Jadi perkara ni kena bezakan. Sebab tu ulama bezakan sujud yang berkaitan dengan tilawah, sujud sajdah, sujud di luar solat. Maka bila sujud di luar solat ni, dia tidak terkaitlah dengan hukum-hukum sejadah tilawah tadi ni. Dia tak terkait dengan nak kena hadap kiblat, nak kena ada semayang dan sebagainya. Maka perkara itu boleh dilakukan asal lagi perkara itu tidak ialah dalam keadaan macam kita sujud syukur kat mana-mana pun. Carilah tempat. Contohlah kita dapat satu berita. Berita tu saya teringat event yang pernah berlaku kepada guru kami, Syekh Dr. Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Syangqiti hafizahullah. Waktu dia viva dia punya PhD dia. PhD dia dapat mumtaz, tidak ada pembetulan, masya-Allah. Dapat first class honor, tidak ada pembetulan, sehingga lajnah yang pemeriksa tu mengatakan bahawasanya saya susah nak cari salah. Maknanya syekh-syekh besar kan, saya usaha yang dibuat ni masya-Allah sebagainya. Dia terus sujud syukur di atas manasah, di pentas viva tu, dia sujud syukur di situ. Okey, jadi kita tengok keadaan. Kalau kita duduk tengah pasar, tengah duduk beli ikan, dapat satu benda, tengah nak sujud kat pasar tu, tengok condition lah. Contohnya contoh masa tadi di atas padang, tak ada masalah, duduk atas padang okey saja, kita sujud atas padang, tak ada masalah. Dalam court misalnya, kalau nak sujud dalam court, okey kan. Selalu pun lepas main dah menang badminton kan, jatuh gitu kan. Walaupun jatuh, nampak jatuh lah, macam Datuk Lee Jowie duduk gitu, jatuh gitu, letak gitu, dia bukan sujud lah, tapi dia letak begitu. Kalau orang Islam sujud lah, masalahnya dia nak sujud, dia sujud. Cuma dalam keadaan apa pun jangan memperlihatkan perkara itu sebagai satu benda yang ialah kalau kita sujud tempat yang kotor dan sebagainya, macam dalam gelanggang whatever itu perkara yang okey untuk dilakukan dan tidak ada larangan, sebab sujud yang dilakukan tu bukanlah seperti mana sujud dalam solat ataupun sujud tilawah ataupun sujud syaddah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan apa yang ditanyakan oleh sahabat kita sebentar tadi tentang ialah doa, sujud syukur dan sebagainya. Baik. Okey, satu persoalan. Ini saya nak tanyalah pada ujung-ujung ni. Sebab ialah kadang-kadang daripada hobi menjadi satu pekerjaan yang mendatangkan pendapatan. Sukan ni kalau dulu ialah satu hobi, permainan, mengisi masa lapang untuk kesihatan tubuh badan, tapi sekarang sukan adalah pekerjaan. Sukan adalah pekerjaan, jadi tidak ada pendapatan. Jadi persoalan saya Ustaz, bagaimana dalam keadaan pendapatan yang dapat ketika mana mungkin dibayar secara mingguan ataupun bulanan pada dia punya gaji, tapi dalam orang panggil apa sebagai collection, kutipan daripada untuk membayar gaji itu adalah datang daripada mungkin ada satu dua benda yang haram di situ. Adakah terpalit juga dengan gaji kepada pemain ataupun pekerja tersebut? Silakan. Perkara ini pertama sekali kita tengok dari sudut akad. Bagaimana akad pemain itu dengan kelab dia ke, ataupun dengan pihak yang menaja dia ke, ataupun pihak yang memberikan gaji kepada dia. Itu pertama sekali kena tengok dari sudut tu. Dari sudut itu, kalau kita mengatakan dalam satu kaedah an-nuqud la tata'ayyanu bita'yin, duit ni kita tak tentukan mana-mana. Kalau datang daripada itu, kita dah tak cari sumber dia lah. Okey, dari sudut part tu mungkin tak ada masalah lah. Okey, dari sudut part tu mungkin tak ada masalah. Sudut yang lain pula boleh jadi ada masalah. Dia kena bergantung kepada akad tersebut. Boleh jadi ada masalah. Jadi apa yang berlaku kalau benda itu sesuatu yang tidak boleh dielak, maka pemain tersebut dia ada pilihan untuk menyucikan peratusan pendapatan dia daripada benda yang dirasakan syubhah.
Itu atas pemain tu sendirilah. Maknanya dia sendiri, warak dia sucikan pendapatan yang dapat daripada bentuk-bentuk. Mungkin dia tahu, okey, sumber lain okey, bisnes, clear cut bisnes, tapi kat sini dia ada sumber daripada judi. So dia tahu berapa percentage dia apa dapat dia gaji dia tu dia sucikan. Maknanya dia sedekahkan, dia bersihkan, bukan zakat kan dia. Beza tu. Zakat kena duit bersih saja. Tapi yang ni dia sucikan dari sudut cleansing, dia buat tathhir dan sebagainya, maka itu dianggap sebagai warak dia untuk dia kekal dalam keadaan dia nak memastikan pendapatannya itu bersih daripada syubhat. Itu nasihat saya. Tak kira lah siapa pun dalam dunia ke dalam apa ke, kalau dia begitu, itu adalah kaedah dan cara yang terbaik untuk dia lakukan. Kerana itu sebagai profession dia, dan kalau kita kata nak suruh dia cari kerja lain semata-mata kerana itu, memang bukanlah satu pilihan yang wajar untuk kita berikan kepada dia lah. Baik, itu dia. Dan Ustaz, saya kira yang tadi sebagai pesanan, seluruh perbincangan tadi sebagai pesanan penting untuk semua penonton-penonton, dan mungkin kita boleh akhiri dengan doa dari Ustaz. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك wakfina bi fadlika amman siwak. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini manusia yang sentiasa menuntut keridaan-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sebarang bentuk yang mendatangkan kemurkaan-Mu ya Allah. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi absarina, Allahumma afina fi asma'ina. Ya Allah, berikanlah keafiatan, kesihatan kepada tubuh badan kami, kepada pandangan kami, kepada penglihatan kami, kepada pendengaran kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang mukmin yang kuat dan juga sihat, yang ternyata sebagaimana sabda Nabi-Mu, orang mukmin yang kuat dan sihat itu adalah lebih baik dan juga lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami orang mukmin yang kuat. Dengan kekuatan ini kami dapat memurnikan taat, dan dengan ketaatan kami dapat memurnikan maksud keimanan. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada sebarang bentuk kemungkaran. Amin. Jadikanlah kami cinta kepada keimanan, dan jauhkanlah kami daripada sebarang kefasikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz, dan terima kasih kepada semua penonton. Jangan lupa esok bersama dengan Dai Hilman sebagai moderator, dan juga bintang ilmuwan Ustaz Halimdin dengan topik perbincangan hadis 40 Imam Nawawi, yakin tanpa syak. Mari sama-sama kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.